Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, setiap daripada kita orang Islam ni, kita kena percaya bahawasanya satu hari nanti dunia yang kita duduk sekarang ni akan hancur. Okay, itu yang kita nak belajar pada hari ini, iaitu tajuknya adalah beriman kepada hari kiamat. Kita tengok dalam subjek kafar tahun 3, subjek akidah dan untuk persediaan UPKK. Okay, beriman kepada hari kiamat. Okay, satu hari nanti dunia ni akan binasa, dunia ni akan musnah dan masa itulah berlakunya hari kiamat. Apakah maksud hari kiamat? Okay, kita tengok. Maksud hari kiamat ialah, apa maksud dia? Hari kebangkitan semula makhluk Allah Subhanahu Wa Taala selepas kehancuran alam ini, dan ada juga pembalasan padanya. Pembalasan merujuk kepada baik dan buruk terhadap apa-apa yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Okey, hari kiamat tu adalah hari kebangkitan semula makhluk Allah. Kita ni akan dibangkitkan semula. Manusia ni dia hidup, kemudian dia akan mati. Mati tu bermaksud, hidup tu bermaksud alam dunia, mati bermaksud alam barzakh, dan selepas alam barzakh tu kita akan melalui alam akhirat. Okey? Semasa berlakunya hari kiamat inilah permulaan kepada alam akhirat bagi kita. So kita akan dibangkitkan semula. Orang yang berada di dalam kubur, dah mati, berada dalam kubur, akan bangun, akan keluar daripada kubur masing-masing dan menuju ke padang mahsyar. Okey, dan selepas kehancuran alam tu, manusia akan dibangkitkan semula untuk menuju kepada, kita kata, hari pembalasan. Okey, pembalasan ni merujuk kepada baik dan buruk terhadap apa-apa yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Okey, semasa hidup manusia ni dia ada perbuatan baik dan buruk. Okey. Kalau yang baik dibalas syurga dan yang buruk dibalas neraka. Okey, kemudian yang kedua kita tengok hukum beriman. Okey, hukum beriman kepada hari kiamat ni adalah wajib bagi kita sebagai orang Islam. Seterusnya, okey, maksud beriman kepada hari kiamat ni, beriman kepada hari kiamat ialah percaya dan yakin bahawa semua makhluk akan binasa suatu hari nanti. Seterusnya, dalil beriman kepada hari kiamat ialah Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat yang keempat, wabil akhiratihum yuqinun. Wabil akhiratihum yuqinun. Yang maksudnya, serta mereka yakin adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Okey, itu dalil beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Okey, seterusnya kita tengok kepada tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, tanda-tanda kecil hari kiamat ni antaranya ialah, okey, yang pertama, ramai wanita daripada lelaki. Okay, tanda kecil tu maksudnya tanda-tanda yang mungkin dah berlaku sekarang. Okay, tu maksudnya kita ni tak lama lagi akan menjelang ataupun akan tibanya hari kiamat. Ramai lelaki daripada wanita. Itu semua sekarang ni pun dah berlaku. Okay, seterusnya, yang kedua, banyak berlaku pembunuhan. Ini juga tanda kecil hari kiamat. Banyak berlaku pembunuhan. Boleh kata setiap hari ada sahaja berita tentang pembunuhan yang kita dengar. Okey. Yang ketiga, orang terhina mendapat kedudukan terhormat. Okey, ini pun dah berlaku. Orang tu kalau kita ikut daripada sudut akhlaknya, daripada sudut apa-apa je lah, dia memang tak layak pun dapat kedudukan terhormat, tapi dia dapat. Okey, contohnya kalau kita ada pemimpin. Okay, pemimpin tu dia tak hebat dalam kepemimpinan dia, tapi dia dilantik menjadi pemimpin. Itu maksudnya orang terhina mendapat kedudukan yang terhormat. Dan yang keempat,
Antara tanda-tanda kecil hari kiamat ialah bermewah-mewah mendirikan masjid. Maksudnya kat sini kita tengok satu-satu masjid tu gah dia punya cara binaan dia, struktur binaan dia dengan besar dia. Okey, tapi orang kat dalamnya yang solatnya mungkin sedikit. Mewah-mewah membina masjid. Okey, tapi yang kat dalamnya orang yang pergi mengimarahkan masjid tu kurang. Okey, antara lain yang kita boleh tambah pada tanda-tanda kecil hari kiamat ni adalah seperti ramainya anak luar nikah dan zina berleluasa. Lagi apa lagi? Ramai orang soleh meninggal dunia. Kemudian banyak berlaku gempa bumi. Okay? Kurangnya sifat amanah. Okay, maksudnya kalau diberi kepada dia satu tugasan ataupun satu-satu amanah tu dia tidak amanah semasa melakukan sesuatu pekerjaan. Kemudian ramai wanita tidak menutup aurat dan apa lagi yang kita boleh tambah kepada tanda kecil ni adalah banyak bangunan tinggi, banyak bangunan pencakar langit. Itu antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, seterusnya kita tengok kepada tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, tanda besar hari kiamat ialah asap keluar memenuhi timur dan barat. Ini tanda besar ni maksudnya sedikit masa je lagi berlakunya hari kiamat. Asap keluar memenuhi timur dan barat. Yang kedua, tanda besarnya ialah Nabi Isa turun untuk menyelamatkan Islam. Turunnya Nabi Isa. Kemudian yang ketiga, matahari terbit dari sebelah barat. Okey, yang keempat, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Okey, kemudian kita boleh tambah lagi tanda besar hari kiamat ni munculnya ataupun keluarnya Dajjal dan munculnya Imam Mahdi. Okey, itu tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda besar ni, tanda kecil adalah tanda yang berlaku, yang dah berlaku. Tanda besar, tanda yang belum lagi berlaku tapi akan berlaku, nak menunjukkan kalaulah benda-benda ni berlaku, tak lama lagi bumi ni ataupun alam ni akan kiamat. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada hikmah beriman kepada hari kiamat. Apa hikmahnya kita sebagai orang Islam percaya kepada hari kiamat? Okey, beriman kepada hari kiamat ni kan rukun iman. So, apa hikmah kita beriman? Okey, yang pertama, hikmahnya adalah manusia akan lebih mempunyai keimanan yang teguh dan tinggi. Maksudnya, kita akan lebih beriman. Kita akan lebih kuat membuat ibadat kerana kita tahu satu hari nanti kita akan kiamat. Kita akan ditentukan sama ada syurga ataupun neraka. Ataupun lebih tu lagi, kita tahu yang satu hari nanti kita akan mati dan bekalan kita hidup di dunia ni, amal ibadat kita ni lah yang kita nak bawa bekal ke hari akhirat untuk menempuh hari pembalasan. Kemudian hikmah yang kedua adalah manusia akan taat dan patuh melakukan perintah Allah. Kita akan takut, kita akan taat, kita akan patuh kepada setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita rasa macam malas nak solat ke apa ke, kita akan takut. Sebab kita percaya satu hari aku ni tidak akan kekal di dunia ni dan aku akan mati dan aku akan menempuh hari kiamat. Okey, hikmah beriman kepada hari kiamat yang ketiga ialah manusia akan takut dan gentar dari melakukan dosa dan kejahatan. Nak buat maksiat takut, nak buat jahat takut, nak buat sesuatu yang kita dah tahu dah. Kalau aku buat benda ni berdosa, kita akan takut untuk buat benda tu. Okey. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada hari kiamat ialah sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam setiap hari kehidupan kita mustahillah kalau kita tidak melakukan dosa, dosa kecil ke, dosa besar ke, dan kita hendaklah sentiasa mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya persediaan menghadapi kiamat.
persediaan menghadapi hari kiamat. Apa contoh-contoh persediaan dia adalah taat dan patuh kepada ibu bapa. Okey, kita kena taat dan patuh kepada suruhan ibu bapa yang tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang ibu bapa kita suruh, patuh, kita wajib patuh dan taat kepada ibu bapa kita. Kecuali kalau ibu bapa kita suruh buat benda-benda yang maksiat tu tak boleh lah. Kita pula sebagai anak yang kena tegur perbuatan ibu bapa kita tu. Tapi kalau suruhan tu suruhan yang baik, kita wajib taat dan patuh kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, membaca Al-Quran dan berzikir. Ini persediaan kita nak menghadapi hari kiamat. Banyakkan membaca Al-Quran dan berzikir. Maksud banyak tu adalah selalu. Okay? Contohnya, kita dapat konsisten bacaan Al-Quran kita 2 helai muka surat, 2 muka surat sehari. Kita bacalah 2 muka surat sehari. Jangan baca banyak sehari sampai 15 juzuk. Lepas tu, esoknya dah tak baca dah. Okay? Kita kena istiqamah. Bacalah Al-Quran dan banyakkan berzikir. Kemudian, persediaan menghadapi hari kiamat lagi antara contohnya adalah banyakkan bersedekah dan melakukan kebaikan. Okey, itu antara contoh-contoh persediaan kita menghadapi hari kiamat. Dan bonusnya adalah kita nak melihat kepada nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat ni satunya hari kiamat lah, Yaumul Qiyamah, ataupun apa lagi yang kita sebut tentang hari kiamat, Yaumul Zalzalah, hari goncangan. Apa lagi yang kita sebut tentang hari kiamat? Yaumul Qari'ah. Okey. Yaumul Qari'ah, kemudian Yaumul Ba'si. Okey. Yaumul Ba'si, Yaumul Hisab, hari perhitungan, kemudian Yaumul Akhirah, hari akhir dunia, Yaumul Qari'ah, hari keributan, Yaumus Sa'ah, hari masa, Yaumul Jaza, hari pembalasan, Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, Yaumul Waqi'ah, hari kejadian, Yaumul Hash, hari perhimpunan, Yaumul Ghashiyah, hari huru-hara. Okey, itu antara nama-nama hari kiamat yang kebanyakannya nama hari kiamat ni ditulis sebagai nama kepada surah-surah yang tertentu. Okey. Itulah antara ulang kaji yang kita boleh buat tentang tajuk beriman kepada hari kiamat. Saya rasa sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Semoga ianya bermanfaat untuk kita sama-sama belajar. Kalau yang tak tahu, kita dapat belajar benda yang baru. Kalau yang dah tahu, mungkin kita akan lebih mengingatkan diri kita tentang beriman kepada hari kiamat. Okey. Bagi pelajar-pelajar tahun 3, mungkin ini adalah satu pelajaran yang baru. Bagi pelajar tahun 5 yang akan menduduki peperiksaan UPKK nanti, mungkin ini adalah satu ulang kaji yang kita dah pernah belajar sebelum ni. Kita ingatkan balik, kita refresh balik apa yang kita telah belajar tentang beriman kepada hari kiamat. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.